الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sadaqallahu alazim. Kamilah yang menurunkan Al-Quran pada malam tersebut kerana pada malam yang berkat itu dijelaskan kepada malaikat tiap-tiap perkara yang mengandungi hikmah serta tetap berlaku, tidak berubah dan bertukar. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, hadirin hadirat, hafizakumullah. Alhamdulillah pertama-tamanya dan memang pun selama-lamanya tetap juga kita akan terus menyatakan rasa syukur kita. Rasa terima kasih kita yang tak terhingga kepada Allah Ta'ala, Tuhan kita semua. Akhirnya dapat juga kita berjumpa di rumah Allah Ta'ala yang mulia ini, di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Mudah-mudahan nikmat kita bertemu akan diberikan sedikit pelepasan lagi oleh Allah Ta'ala, supaya bukan sekadar kita bertemu sesama kita, bahkan kita dapat meneruskan pertemuan kita dengan Ramadan, yang akhirnya nanti, sekarang ni pun Ramadan pun dah masuk pusingan kedua dah ni. Kan Nabi cakap Ramadan ada 3 pusingan kan. Pusingan pertama rahmat, kasih sayang daripada Allah. Pusingan yang kedua keampunan daripada Allah. Ni kita kira pusingan kedua ni hari ni 15 ke 14 Ramadan. Mana malam ni, kalau malam hari ni 14, malam ni malam 15 dah mula kunut. Baca kunut dah mula dah. Kalau setengah-setengah tempat, kalau mazhab Hanafi, malam pertama tu dah start dah kunut. Malam pertama Ramadan. Tambah-tambah COVID ni kan. Benda yang kita kata suatu permintaan yang perlu sangat, terdesak. Jadi mudah-mudahan kita pun dah boleh bertarawih, kita pun dah boleh berbuka walaupun terhad tapi bersyukur. Nak bandingkan dengan tahun lepas langsung tak boleh. Yang boleh Tok Imam, Tok Bilal, Tuan Aziz seorang, dengan pengusi 3 orang kan. Jadi tahun ni boleh dah. Jadi kita berterima kasih, bersyukur pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan berterima kasihnya itu Allah Ta'ala akan tambah. Wala in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kami akan tambah. Tapi macam itulah. Walaupun SOP itu tak datang daripada Allah Ta'ala, sebenarnya SOP itu itulah apa kita panggil, cara macam mana kita nak menghadapi suatu situasi. Pasal COVID ni kan dia kuman yang tak nampak. Kan dia cepat merebak. Dan dia pula tempat yang paling cepat sekali hidung dengan mulut. Jadi SOP itu menepati kehendak agama lah. Sebab itu kita tak digalakkan berkumpul di tempat yang ramai. Kita tak galakkan bazar, sukan-sukan. Tak apa-apa nak merusakkan. Tapi orang nak sangat. Orang nak sangat atas nama ekonomi lah, atas nama bisnes lah kan. Tapi yang menderita siapa? Sebab itu maknanya kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala ni, kita ambil perhatian. Kebetulan pula sekarang ni Ramadan, maka yang disisihkan Ramadan. Tahun lepas tak dapatlah kita sembahyang raya kat Masjid Surau. Jadi tahun ni kita jaga SOP baik-baik, kita jaga pantang larang semua. Mudah-mudahan kita dapat merasa balik semula solat sembahyang raya di masjid ni. Dan kita dapat tahu pun tadi pun sebenarnya bukan di Malaysia dia yang meningkat. Satu dunia macam tu. Tadi
berita sebut di India paling teruk. Ratus ribu. Kematian pun meningkat di India. Jadi India pun memerlukan vaksin. Tak cukup vaksin dia. Kita ni belum apa-apa lagi dah anti vaksin. Belum apa-apa lagi dah kata vaksin tu babi kan. Bukan babi seekor tu dipanggang di blender, cucuk dalam badan. Sebahagian daripada lemak babi, itu pun ada dia punya kadar dia. Itu pun kalau ikut pandangan agama memang najis babi. Tapi kalau keperluan tu mendesak, darurat, dah tak ada ubat. Orang semua tumpu pada ubat vaksin ni. Jadi bukan boleh kita Malaysia kita conquer satu ubat tu kita je tak. Ni UK pun nak juga, India pun nak juga, Australia, Rusia semua nak berlaku. Jadi nak tak nak dia bagi-bagi lah. Tak boleh kita monopoli semua. Kita akan carilah. Jadi kalau dah tak ada dah yang ada yang vaksin campur babi, nak tak nak darurat untuk keperluan dibolehkan. Dibolehkan. Tapi bila orang anti vaksin ni, dia anti, habislah. Besok dah bila ramai mati dah salahkanlah kerajaan tak tolong lah, kerajaan tak bagi lah, tak jagalah apalah kan. Sebab itu Ramadan ni, ini peluang untuk kita mohon dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala boleh, walaupun tak sekaligus tapi turun sikit demi sikit, sikit demi sikit, sikit demi sikit. Yalah, Ramadan ni kan kita ni dah masuk round kedua ni. Nanti kita akan masuk round yang ketiga. Atqun minan nar. Satu sesi di mana Allah Ta'ala akan berikan kita satu pelepasan pada api neraka. Kita ni, COVID macam mana sekalipun, boleh lagi kita nak ke mana-mana walaupun ada sekatan negeri, sekatan daerah. Memang dalam pandangan agama pun, bila kena wabak, mana boleh kita pergi tempat orang. Dan tempat orang luar pun tak boleh masuk tempat kita pasal wabak. Jadi kebetulan kita pada Ramadan ni kan bulan yang sangat mulia lah. Ialah mulia tak mulia Ramadan, Allah Ta'ala bagi peluang pada kita. Setan kenikat. Maknanya setan tak berupaya dah nak cucuk, nak hasut kita ni. Jadi peluang untuk kita buat baik terbuka luas. Sehingga Allah Ta'ala melalui lisan Muhammad menyatakan bahawa pintu syurga semua terbuka. Pintu neraka semua tutup. Pasal peluang terbuka luas. Jadi tak timbul persoalan dulu tak apalah. Masa tak Ramadan kita kata, wah ustaz tak boleh bangun lah pagi. Kencing setan lah, setan kencing telinga lah, kencing mata lah apa semua kan. Tapi ketika ni setan tak kencing lah, setan kena ikat dah. Cumanya jin yang jahat kena ikat, jin baik lepas. Tapi orang yang jahat lepas. Kaki kencing pun lepas lah Ramadan ni kan. Tapi mana dia Allah Ta'ala bagi kita peluang untuk kita berbuat baik sehingga kebaikan-kebaikan itu bukan sekadar akan membantu kita di dunia, yang paling utama boleh bantu kita di akhirat. Tadi mukadimah saya baca dah, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Di antara isu yang paling utama kita bincang Ramadan ni ialah penurunan Al-Quran. Kan biasa kita sebut bila kita kaji Al-Quran ini, maka dia turun sekaligus pada bulan Ramadan ke langit dunia. Di Lauh Mahfuz selonggok dia turun ke langit dunia. Kemudian daripada langit dunia dia akan turun sedikit demi sedikit mengikut keperluan selama 23 tahun sampai Nabi wafat. Jadi apa perlunya Al-Quran turun? Sebab itu orang tua-tua dulu kenapa dihidupkan satu budaya nama tadarus? Pasal kini lah. Pasal nak ingatkan kita masyarakat Islam terutamanya, bulan ni ada nama dia Al-Quran. Cumanya barangkali orang tua-tua dulu tak sempat nak menghidupkan Al-Quran. Dia cuma dapat menimbulkan suatu budaya baca Quran. Baca Quran. Jadi kita yang hidup belakang-belakang ni, janganlah salahkan orang tua-tua dulu. Patut kita kena buatlah sesuatu. Kita kena mengerti apa yang kita baca. Kita kena memahami apa yang kita baca. Sehingga pemahaman kita betul dan tepat. Hari ni di antara masalah kita memahami Al-Quran ni banyak yang tak betul. Tak betul macam mana? Dia kata, ustaz kita kena ikut Quran dan Sunnah. Betul.
Kita nak ikut Quran Sunnah macam mana? Kalau kita membaca pun tak erti. Dan nak baca macam mana? Al-Quran bahasa Arab, kita bahasa Melayu. Tulisan-tulisan Arab, kita Sarumi. Jadi Nabi tak ada dah. Wafat dah Nabi. Kita pula hidup jauh di tanah Melayu, Nabi tanah Arab. Nabi pun tak ada dah. Lebih kurang 13-14 abad dulu. Habis kita baca macam mana? Sebab itu semata-mata Quran Sunnah tak jadi. Quran Allah Ta'ala. Sunnah Nabi. Nabi tak ada dah. Habis macam mana? Itu yang kita berpandangan Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Kita pun bila baca Quran, saya baca Quran. Saya boleh baca Quran mula-mula masa sekolah rendah, belajar dengan ustazah, dengan ustaz. Lepas tu sekolah menengah, ustazah. Lepas tu ada peluang pergi Mesir, pergi ke Syria, mengaji dengan syekh-syekh Arab. Kalau semata-mata Quran Sunnah, nak ngaji dengan siapa? Nanya siapa? Kan banyak yang tu Quran Sunnah, betul lah. Tapi kena pemahaman yang tepat. Kita ngaji, kita buat amal ibadat puasa ni kan. Puasa ni, macam mana kita tak tahu perangai puasa, warna dia, bau dia? Pasal kita buka kitab fiqah. Siapa yang karang kitab fiqah? Bukan para alim ulama'. Itu pun setelah ada penterjemah. Yang menterjemah siapa? Orang yang mengaji dalam bidang tu lah. Kita mengaji Quran. Ngaji Quran kan? Kita ngaji dengan Nabi kan? Kita jumpa sahabat-sahabat ke? Mana ada? Kita jumpa dengan askar pencen, poli pencen, ustaz-ustaz yang mengajar. Yang low profile, yang high profile tak mahu dia. Nak dia sejam berapa ringgit nak ajar. Online pun ada free. Kalau kena kat Ulu Kalung tu, kalau online, manjang tak ada line. Dia ulu kan. Ni kadang-kadang TM lah tu hal juga kan. Itu masa dia promosi streaming. Ustaz, bagus streaming ni, laju dia kan. Okey lah, kita pakai lah streaming. Bila mari keluar, dia punya produk baru, Unify. Dah, dia kata Unify lagi laju Ustaz kata. Dia nak jual barat pasal dia, padahal Unify pun dia punya produk, streaming pun dia punya produk. Tapi nak laku Unify, 2 minggu, 3 minggu sebelum nak masuk Unify ke Ulu Kalung tu, ya Allah. Tu kotak kotak wifi tu kan, merah. Ini color dia. Langsung tak ada lain. Rupanya nak masuk Unify ya. Itu pun Unify masa kampung saya tu kan, yang kampung terakhir kat Malaysia ni kot. Itu pun 4 gig apa? 4 gig kan? Tak ada saya di Ulu Kalung 3.5 ya. 5 gig tak boleh sekarang kan, 5 kan, 5 tak ada, tak boleh. Tak apalah. Cuma sebutnya bahawa kita ketika Ramadan ni kita berpeluang. Peluang ni tuan-tuan bukan selalu. Ramai orang kampung saya kan, sebelum Ramadan berderet mati. Tak merasa Ramadan. Ada yang mati bersebab penyakit. Ada yang mati tak ada penyakit pun, accident mati. Tak ada, tengok badan sihat, naik basikal, senaman, makan food supplement, makan pil vitamin, mati. Ubah jantung sumbat. Tengah naik basikal, jatuh. Rupanya jantung dia, kadar jantung dia tak boleh nak tampung. Kadar tenaga tu keluar. Ya basikal 5,000, takkan buat slow. Takkan beli basikal 10,000, naik basikal daripada Ampang, lepas tu pergi ke Curan Tawa balik rumah. Bukan dia. Mestilah ada setengah-setengah daripada Hulu Yam tu naik kapal terbang, pergi naik basikal ke Australia. Naik basikal kat Jepun. Padahal kalau naik basikal Johor ke Perlis boleh je, tapi tak canggih. Dan basikal 10,000, basikal 20,000 kan. Sini jalan pun berlopak kan, kalau jatuh kan mati siapa nak tanggung? Insurans tak cover kan. Naik basikal kat Jepun. Jepun kan canggih jalan raya. Ada laluan khas untuk basikal apa semua. Tapi nak sebutnya bahawa penyakit yang kita alami ni Allah Ta'ala buat bukan saja-saja, bukan suka-suka, tak. Kehidupan kita manusia ni kita kena ingat
basic yang mesti kita ada kepercayaan, kita yakin semua benda atas dunia ni, semua benda oleh Allah Ta'ala, semua Allah Ta'ala buat. Dan Allah Ta'ala ketika mana menjadikan dunia dan seisinya, dia buat dunia ni memang untuk kita. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Ta'ala yang telah menjadikan untuk kamu dunia ni dan seisinya, semuanya untuk kita. Tapi walaupun dunia ni dan seisi untuk kita, tetapi dia tahu kemampuan yang ada pada kita. Dia tahu. Sebab itu bila dia tahu kemampuan yang ada pada kita, pasal dia yang buat kita, dia tahulah kan. Kita kalau boleh dia buat makanan pun, semua makanan kita boleh makan ke? Tuan-tuan sekarang ni buruk-buruk pun walaupun terhad nak berbuka puasa di sebuah masjid kan. Tapi kalau tengok meja tu macam-macam tu. Macam-macam penuh meja tu. Kata mana tak pinggan ni penuh lah ni. Dengan martabak dia, dengan apa nama, roti john. Roti ada 4 jenis. Roti john, roti bengali. Mi je 4-5 jenis. Bihun sup, mi gemuk, mi goreng, mi kari. Nasi je 4-5 jenis. Nasi goreng, nasi lemak. Berbuka pun nasi lemak juga. Nasi biryani gam. Tak termakan kita, tak termakan. Pasal Allah telah tahu. Dia buat kita, dia tahu kemampuan kita. Cumanya kadang-kadang, kita ni bila hidup, kita tak perasan kemampuan yang ada. Kita tak perasan kemampuan yang ada. Sebab itu kadang-kadang bila kita buat sesuatu di luar kemampuan, jadi musibat ni kena kita balik lah. Musibah tu kena pada kita balik semua. Sebab itu Allah telah jadikan Ramadan ni, di antara kebijaksanaan Allah Ta'ala, rahmatnya Ramadan ni, walaupun tak makan daripada pagi sampai ke petang. Tuan-tuan, saya memang tak berasa sangat pasal saya tak kerja kan. Tuan-tuan yang kerja berasa. Daripada pagi bergerak, gedebak-gedebu. Saya tak apalah, tidur je banyak. Payah bukan ada kerja pun. Tuan-tuan daripada pagi tadi pukul berapa dah bangun? Sahur. Mana dia tidur-tidur? Saya sempat kat tidur. Ni nak pergi kuliah memang tak tidur lah. Tapi itu pun pagi kalau saya nak buat kerja pagi kebun, saya kena pastikan waktu sahur tu makan nasi walaupun sikit. Pasal untuk tenaga kan. Kalau tak makan nasi, baru start enjin motor dah tumbang lah. Ikut kemampuan kita lah. Sebab itu Allah Ta'ala ketika menjadikan kita manusia, maka agama yang dibuat oleh Allah Ta'ala tu, itu sebenarnya benda yang tersangat mampu. Dan itulah modal kita untuk nak menghadap dunia ni. Agama itulah. Agama tu yang membolehkan kita menghadap dunia. Walaupun cacah merbah, walaupun kartel sana, kartel sini, walaupun kluster situ, kluster sini. Pasal dengan agama tu kita boleh hadap. Kau kata, wah payah Malaysia ni Ustaz. Daripada bawah sampai ke atas, semua rasuah. Boleh. Dengan syarat dengan agama tu. Jadi saya baca di mukadimah dah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Al-Quran yang turun ni cukup lengkap. Daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Kemudian diturun beransur-ansur mengikut keadaan keperluan semasa. Selama 23 tahun. Tujuan dia itulah. Untuk mengurus manusia. Pasal kita ni, semata-mata kita manusia, jangan kata kita manusia nak uruskan dunia. Jangan kata kita manusia nak uruskan manusia. Kita manusia ni nak urus diri kita pun tak terurus tau. Saya diuji bulan 12 itu terpijak paku karat. Ada kecil manis. Kena korek kaki. Dah tak terurus lah. Nak berjalan pun payah. 3 bulan. Ini baru elok je ni. Alhamdulillah. Tak terurus lah. Baru kena kuat kaki. Boleh kena kuat perut lagi. Kena kuat kepala lagi. Dah tak terurus lah. Itu nak urus diri sendiri. Boleh nak urus orang lain lagi. Dah tak terurus. Ini bila Covid melanda satu dunia kan. Negara maju ke tak maju. Orang tak panggil maju tak maju dah. Kita kan banyak selalu menyalahkan. Wah apa ni kerajaan ni. Tu larilah. Pelabuhan asing lagi lah, itulah, ekonomi jatuh lah. Bukan negara kita je, satu dunia kena. Negara maju yang maju tu pun kena. UK, kadar COVID tertinggi. India lagi dah lah.
Tak ada negeri yang tak kena. Kena semua. Ya. Sebab itu, kalau kita mahukan sesuatu itu, kalaupun tak terbaik, tapi bertambah baik, dengan agama je. Dengan agama. Dengan agama. Percayalah. Pasal kepercayaan itu kita bina dengan betul dan tepat. Bila kita percaya pada Allah Ta'ala, apa kepercayaan yang mesti ada pada Allah Ta'ala? Pertama sekali, kita kena percaya semua ni Allah Ta'ala buat. Baik nama dia COVID, baik nama dia sehat, baik nama dia ribut, baik nama dia angin sepoi-sepoi bahasa. Allah Ta'ala yang buat semua tu. Jadi dia buat benda semua tu. Kalau kita berjaya mempercayai semua tu buatan Allah Ta'ala, maka kita akan meningkat satu keyakinan benda yang Allah Ta'ala buat tu bukan saja-saja, bukan suka-suka, bukan sia-sia. Paling tidak, bila kita baca banyak kenyataan Allah Ta'ala kan, lina beluwakum ayyukum ahsanu amala. Pasal Allah Ta'ala tengok kita ni bila masa menjalani kehidupan, di situlah kita akan dapat suatu hidup yang paling sempurna, yang terbaik. Kan Allah Ta'ala memberikan kita suatu benda nama dia otak. Udang pun ada otak. Haiwan pun ada otak. Manusia pun ada otak. Otak udang mahal sekilo. Amen. Otak kita siapa nak beli? Otak lembu tuan-tuan kalau buat masak lemak cili padi. Oi. Mak janda muda belakang tak sedar. Otak manusia siapa? Otak manusia jual. Tak laku lah. Tak ada orang nak otak manusia. Tapi nilai dia memikir. Otak manusia memikir. Bila memikir, kan semua orang boleh mikir. Mana semua mikir? Nak menentukan pemikiran tu baik tak baik, cuba tengok. Memang agama ni tak menafikan kebaikan. Orang ni ada kebaikan dia, orang tu ada kebaikan dia. Orang ni ada kepandaian dia, orang tu ada kepandaian dia. Tetapi adakah mentang-mentang berfikir, mentang-mentang terbuka pandai, boleh terima semua? Tak boleh lagi. Macam apa, human right apa nama dia kan? Dia mikir untuk kebaikan. Sampai dia fikir kita kena jaga kebajikan pelacur. Kebaikan pelacur? Baguslah kita fikir kebaikan untuk orang. Tapi jangan sampai kebaikan tu tidak ada had dan batas. Kita surau ni baik tak? Surau baik ke tak baik surau? Contohnya takut dia kata baik surau. Baiklah surau. Walaupun surau tu baik, kenapa kita ada had dan batas? Okey, muslimin lelaki belah sini belah depan. Perempuan belah sana. Ada garis pemisah sempadan, tirai. Walaupun terbuka sikit, tapi tak boleh kita masuk. Buka banyak pun tak boleh masuk sana. Orang belah sana pun tak boleh masuk sini. Orang sini pun tak boleh masuk sana. Walaupun orang sana tu isteri orang sini. Walaupun orang sini, suami orang sana. Tak boleh. Ada had. Ni saya kuliah pun. Contohnya, saya keluar ni pun. Saya ni pun ada had. Bukannya hari-hari minta bercakap. Itu pun saya ada had. Dijemput pun datang. Tak jemput tak boleh datang. Kalau datang pun nak tumpang semayang. Ada had. Dia kuapa dah ni ha. Sampai kuapa ni. Ada had. Bukan mentang-mentang, wah ni campur agama Ustaz. Ikut suka Ustaz lah. Mana boleh ikut suka? Ada had. Ada had. Jadi agama mengajar kita kena ingat kita ada had. Ada batu sempadan. Ada batu sempadan. Macam kita kata orang main bola kan. Orang main bola, memang kalau masuk padang bola, start je tiup whistle tu, berebut satu bola. Berebut satu bola. Sebanyak-banyak bola, kau berebut satu, siapa? Baik kita campakkan 20 biji, 11 22 kan. Campak 22 biji bola, tak adalah berebut kan. Mana mau main bola 11 biji. Sebiji berebut. Patah kaki, bentis, bertumbuk kadang, bergaduh. Kadang-kadang yang main bola pemain dengan referee bergaduh. Referee bukan buat apa pun. Linesman bergaduh. Linesman tak sepak bola, bola angkat bendera, bergaduh dengan linesman tu. Kadang-kadang yang main bola pemain, kan? Penonton bergaduh dengan pemain, tak ada kan mengena pun. Ada had.
ada sempadan. Macam mana berebut bola pun tengah padang, tiup whistle penamat, tak ada dah. Ada had. Jadi kita orang Islam ni boleh terima hakikat hidup kita ni ada had, ada sempadan. Ada had, ada sempadan. Macam kita katakan, dia sekarang masalah dia, kita suka benda yang melampau, ekstrim kan, sekarang suka ekstrim. Kalau ada jenis yang ekstrim, kalau ada sukan yang ekstrim kan, kan sekarang ni ada satu nama sukan popular ekstrim. Maknanya kalau dia bersukan tu bukan sekadar dia berlari, dia berenang kan, dia menyelam, bukan sekadar dia panjat pokok, panjat gunung. Lepas tu yang ekstrim, kan ada satu sukan yang ekstrim. Lelaki pun angkat berat, perempuan pun angkat berat. Lepas angkat berat, dia angkat tu, dia angkat ini. Jadi macam satu, jadi popular dah. Kalau orang boleh lari ni, bukan sekadar dia berlari atas padang je. Dia berlari, dia lompat tiang, dia lompat bangunan, dia lompat kereta, dia lompat basikal. Kalau naik basikal ni dia bukan atas trek dah. Di atas gelongsor tangga, di atas bangunan, atas batu. Allah, ekstrim. Memanglah benda tak biasa tengok, canggih Ustaz. Kalau jatuh pada tengkuk, mati saja je. Kalau ada satu sukan, motor, dia tak main lumba-lumba, dia ada boring. Motor naik bukit. Bukit curam. Curam, lepas tu atas tu batu-batu. Mana ada lepas? Dalam banyak-banyak batu motor, sebiji lepas. Yang lain semua menyungkur, silap-silap kena hempap dengan motor tu balik kan. Ekstrim. Sebenarnya kita Islam menolak ekstrim. Kita puasa, kena buka. Sehingga jangan ekstrim puasa sampai tak buka-buka. Memang ada Nabi kita, dia ada satu sunnah, dia puasa tak buka-buka. Tapi sunnah tu untuk dia, bukan untuk kita. Tu kena ingat. Kita ni kuat macam mana belapar sekalipun, maka tak boleh kita bila puasa tak buka-buka. Kena buka. Sehingga digalakkan berbuka, awal buka. Dengan awal buka tu belum masuk waktu buka dah, kena qada. Macam puak-puak tak masuk gombak kan. Dia beriman dengan jam, tiba-tiba jam tu buat perangai hari tu. Cepat bunyi loceng 3 minit awal. Itu bukan awal, itu dah luar waktu. Dia yang disunatkan berbuka awal tu dah masuk waktu awal. Bukan maksudnya awal belum masuk waktu, kena qada. Ada had. Ada had. Sebab itu kita kena terima hakikat tu. Macam, yelah kita, betul lah orang tua-tua. Dekat orang tua-tua ni tuan-tuan walaupun tak masuk universiti, tapi pengalaman hidup dia dahsyat. Kenapa orang tua-tua kata, dah tergantuk baru tengadah. Kita manusia memang macam tu. Selagi tak koyak kepala, selagi tak berlampat kepala, tak nak tengok. Orang dulu kan dia rumah dia, mana ada lantai bawah. Semua kan bertiang. Dipanggil jenis rumah yang bertangga kan. Jadi kadang-kadang simpan barang bawah tu, letak basikal bawah tu, letak motor, letak parang lah apa. Jadi nak ambil tu pesan, lalu bawah ambil barang, tengok-tengok. Tengok-tengok atas takut terlanggar tiang lah apa semua. Tak tengok, dia lalu je. Dah terantuk, baru nak tengok. Nak buat apa? Tapi mujur lagi lah. Lepas tu dia taubat lah. Lepas ni maksudnya memang tengok kan. Jadi kita macam tu lah hidup. Kita memang macam tu. Saya kalau bab-bab makan ni mana ada pantang. Pantang jumpa je. Kan diorang ni dengan ustaz kali macam, Ustaz makan Ustaz. Ustaz makan Ustaz. Maaf tu tak penuh dah suruh makan lagi. Jadi bila tak ada had, Allah, cuba bayang kalau teh tarik tu gelas besar. Saya tanya, okey, kedai ni berapa besar punya gelas? Buat keluar. Teh tarik, kalau rasa-rasa tawar macam teh haji je rupanya, tak payah. Mesti teh yang kau minum je, terasa nikmat. Tapi kesan dia bukan ketika tu. Lepas 5-6 tahun, mulalah ada bila kita biasa manis-manis, kan? Badan tu dah jadi kilang gula, tercucuk paku karat pun kena korek, kena operation. Dah terantuk,
baru tengadah. Baru nak jaga makan, muncullah. Kalau kena, terus mati, potong kaki, saya masuk ward hari tu kan. Saya ni bersyukur benar lah. Pasal saya seorang dekat korek. Yang lain tu sana kerat sampai betis. Itu kerat sampai lutut. Itu kerat sampai peha. Mak, kata. Mujur aku. Potong kaki. Tapi, sebab itulah nikmatnya hidup ini. Bila Allah Ta'ala berikan kita peluang. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala nak uji kita ni berat-berat. Berat COVID ni. Nak tengok kita ni macam mana kita bila menghadap ujian tu. Adalah kita makin lawan Allah Ta'ala ke, ataupun kita kembali bertaubat ke pangkal jalan. Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni, dia jenis Tuhan. Kita duduk atas dunia ni belum azab lagi. Walaupun sekarang dia kata dia azab ni lah ustaz. Kita beli barang modal semua tiba-tiba tak boleh bazar. Azab. Belum azab lagi hidup ni. Macam mana pun, yelah ni dia kata orang pencen dapat 250 lah. Kita dapat 500. Kan? Maknanya berat macam mana pun adalah bantuan. Kalaupun tak sampai peringkat mewah, adalah bantuan. Kan? Ada bantuan. Dibantu. Kalau di Kelantan ni, kalau bazar-bazar yang dah bayar sewa, yang dah keluar belanja, duit sewa tu dipulangkan balik. Lepas tu pula diberikan sedikit imbuhan. Nak bagi 1% tak boleh lah. Ikut kemampuan lah. Ikut kemampuan. Dah kita nak tolong orang kemampuan lah. Kalau kita mampu tu nengok je lah buat macam mana. Memang perumahan ni banyak rumah kan. Tapi mampu tengok. Beli tak mampu lagi. Uruyam tu paling murah. 300 setengah. Kalau kalau loan kerajaan, tak tahulah siapa je yang mampu. Uruyam, kalau Ampang Langat ni tak ada apa dah lah. Uruyam tu pun nilai tanah pun dah 1 ekar 1 juta dah kan. Mampu tengok je. Tapi dunia ni macam mana berat sekalipun, rezeki ada. Allah Ta'ala bagi rezeki. Tak banyak pun sikit ada. Tuan tahu tak, surau masjid, walaupun tak sediakan juadah, tapi orang hantar. Saya kalau buka di masjid surau, la ilaha illallah. Bang, ni banyak siapa nak makan ni bang? Tak tahu dia orang ni hantar je, hantar. Pasal dia orang tahu dah pahala menjamu orang buka puasa ni kan besar pahala kan. Ngantar je lah, ngantar. Dia tak buat, dia beli dan hantar. Berlonggok penuh atas meja tu. Tak apa Ustaz, kalau tak habiskan buka puasa, nanti kan ada murid, nanti dia orang tapau balik lah. Setakat nak makan, nak ngisi perut yang kosong, lepas. Cuma bila kita bermewah lah, nak mewah tak boleh lah bang. Nak mewah tak dapat lah. Tapi cukup makan. Rezeki tu saya bimbang. Allah Ta'ala ni, macam mana kritikal hidup sekali, selagi nama dia mati. Contoh kan tengok pergi hospital. Dia nak tengok hidup ni kita sedar tak sedar pergi hospital lah. Bila pergi hospital, ICU kan. Yang peringkat kritikal ICU kan. CCU bawah lagi. ICU lah yang lampu merah. ICU lampu merah tu tunggu masa jajal tu. Rezeki dia, ada tak ada, walaupun tak boleh suap nasi, ada tak salur masuk ke hidung? Ada tak salur masuk ke mulut, ke tekak, ke tangan? Ada. Itu nama rezeki orang ICU. Kita atas dunia ni tak ada azab. InsyaAllah tak ada azab. Yakinlah, percayalah. Dia yang azabnya besok bila di akhirat. Di akhirat azab. Tuan-tuan tahu, kita walaupun tak boleh balik kampung Kelantan, Terengganu, tapi setakat kita nak pergi ke kedai, pas kawasan kampung kita, taman-taman boleh kan. Bila masuk akhirat, masuk kubur nak mana? Tanya. Masuk kubur. Bila ziarah, wah saya kubur Uriam, nanti ziarah kubur Selayang. Kubur nak ziarah apa kenapa? Itulah besar 2x4 tu ha. Kalau panjang sikit 6 kaki, 2x6, itulah besar nak ziarah mana? Kita COVID tak boleh balik kampung pun boleh lah. Tuan-tuan, walaupun tak boleh balik kampung,
kita boleh buat video conference. Buka video, kita boleh conference. Saya conference, saya duduk dia masa adik saya masuk hospital itu, masa PKP ketat-ketat itu kan. Tak boleh nak berjumpa kan. Jadi orang rumah adik saya di hospital tu, video conference, buka video situ, saya kongsi di Ulu Yam, kongsi seorang di Keramat, kongsi seorang di Pulau Pinang, kongsi seorang di Kajang, kongsi. Tak payah balik pun, hospital mana boleh masuk. Tak boleh. Pelawat tak dibenarkan. Ni kawan saya masuk hospital ke UiTM Sungai Buloh. Bini pun tak boleh masuk. Untunglah kau. Semua nurse jaga. kita luar hospital sedap lah kata macam tu kan. Orang dalam tu tahulah macam mana seksa dalam tu. Tapi mana dia, walaupun tak boleh berjumpa, kita boleh berjumpa, cakap directly. Ni Allah Ta'ala bagi ni. Dia bagi kita ni. Handphone canggih ni. Kita boleh bercakap, tanya khabar, tengok rupa. Allah. Di akhirat, azab. Nak jumpa siapa akhirat? Siapa nak teman kita masuk dalam kubur? Tak ada lah. Kita hantar jenazah masuk kubur, kita balik nak tunggu lama-lama. Tak, sekarang lagi tak boleh. SOP. Nak hantar kubur pun boleh ramai-ramai. Tak boleh borak-borak. Dah tanam, jalan balik. Ini kita yang hidup ni. Berapa ramai ni. Boleh jumpa lagi. Boring-boring pun ni member ramai boleh. Boleh lah nak ngumpat-ngumpat kan. Boleh lah nak ngepek-ngepek, popek-popek boleh lah. Walaupun terhad. Kita pasal biasa beramai-ramai, tiba-tiba sikit. Di akhirat besok masuk kubur, seorang-seorang gitu lah. Seorang-seorang itulah. Cumanya ada ulama' cerita lah. Tapi ada kupasan yang panjang lah. Ramadan ni roh, bukan jasad. Roh. Ada setengah roh ni Allah Ta'ala lepaskan. Masa Ramadan. Itu pun roh yang baik-baik lah. Bukan maksud lepas tu dia balik minta makan. Itu melampau. Pasal ada orang sebut dengan saya, dia kata, kau bapak kau dah tak ada kan. Letaklah nasi impit ke lemang kat luar. Nak buat apa? Ni bapak kau balik ni. Astagfirullah. Ada ulama sebut, tapi roh tak payah makan nasi lemak. Tak nak dia nasi lemak roh. Roh nak makan lain, nak makan pahala dia. Memang dia balik, tapi dia balik tu bukan nak balik nak menemankan bini dia tidur, tak. Bukan nak minta makan, tak. Itu pun roh yang baik-baik. Roh-roh yang jahat tak dapat. Itu pun panjang perbincangan dia. Ada kata tak adalah, mana ada. Ada kata ada. Roh. Ingat roh, bukan batang tu tubuh. Kalau ada nampak, Ustaz betul Ustaz. Memang muka suami saya, bau pun bau suami saya. Itu bukan bini laki awak, itu jin. Itu agaknya laki kita tu ada bela korin kan. Dia ada bela jin pendamping. Kita sama-sama kita boleh tiru. Tuan-tuan tengok dalam viral kan. Ada pelawak ditiru seorang Najib. Sebiji macam Najib. Ada tiru seorang Anwar. Sebiji macam Anwar. Itu orang. Ini kan jin. Lagi dah lah. Jangan kata orang. Muka kita dia boleh tiru. Roh takkan nampak. Roh takkan nampak. Sebab itu, sekali lagi, bila masuk Ramadan ni, kita ambillah peluang. Kita nanti ni akan diberi peluang Allah Ta'ala masuk klimaks Ramadan suku yang ketiga. Iaitu, kita panggil Lailatul Qadar. Kita ambillah peluang. Ada setengah orang, dia punya seronok dapat Ramadan ni, dia sanggup ambil cuti walaupun tanpa gaji. Tapi tuan-tuan janganlah macam tu. Kan tak ada gaji kan nak raya macam mana? Kan anak bini minta duit raya kan, dah tak ada duit raya kan. Dah tak ada pula nak buat apa sarapan, makan pun semua. Tapi ada yang tu dia bukanlah ekstrim, dia tak ekstrim. Tapi peluang Ramadan ni bukan senang nak jumpa ni. Nak tunggu tahun depan tak pasti lagi. Tahun depan tak pasti. Yang lepas tak boleh undur dah. Yang ni lah tika Ramadan ni. Jadi setengah orang dia punya nak sangat ke Ramadan yang suku yang tak akhir ni, panggil Lailatul Qadar, pasal harga nilai dia, tak boleh kita nilai dengan wang ringgit, hatta dengan dunia pun. Standby lah, jaga kesihatan. Kalau tak sihat makan ubat.
Standby apa nama kita panggil, pil-pil untuk kekuatan badan, pil kuat. Kan banyak pil kuat di pasaran. Cari pil kuat, beli untuk kita bangun berjaga malam tu. Tuan-tuan, masa Piala Dunia bola tu, beria sengkang mata, ponteng kerja selamba je kan. Ini bukannya bola ni. Ini Qiyamul Lail, anugerah Allah Ta'ala ni. Lailatul Qadar. Ambil peluang 10 malam ni. 10 malam kita latih. Jangan tidur malam. 10 malam je. Kalau di negara Arab, memang malam-malam Qadar ni hidup. Saya di Mesir kan. Dia nak hidupkan malam ni. Tapi kadang-kadang dia telah ekstrim sangat. Macam dia nak ajak budak muda supaya jaga malam Lailatul Qadar. Dibuatnya piala bola. Saya tinggal di kawasan di Kahirah, kawasan padat. Di Shubra, kawasan padat. Jadi padang bola ni kan semua klub-klub yang punya. Masuk kena bayar. Jadi nak free, street soccer bola jalanan. YB ni sponsor, YB tu sponsor, ahli parlimen ni sponsor. Pengambilnya tak pergi masjid juga sudah. Dah berjaga malam main bola. Lari pada tajuk asal. Kalau di Syria, hidup tapi lah negara Arab ni kan dia jenis sosialis, komunis. Islam tu wayang je. Kalau di Syria ni, masjid dia, hidup tak hidup, dia nak buat tiap malam tak larat. Semua orang bekerja, dia cuti sehari je seminggu, hari Jumaat dia cuti. Lain semua kerja. Jadi, dia pilih satu waktu, dia pilih mana yang paling top sekali tentang malam Qadar. 27. Dia pilih malam tu lah. Dia pilih malam tu kalau kebetulan pada hari tu kerja, ada yang sanggup ambil cuti tanpa gaji. Mana yang tak sanggup kerja, tapi balik kerja terus ke masjid. Dia ada masjid-masjid yang popular menyambut malam 27. Mana start daripada buka puasa tu dah macam bazar dah rupa depan masjid tu. Orang buka puasa depan tu. Start daripada buka puasa maghrib, sampai ke isyak, sampai ke subuh. Sahur tu pun dah macam pesta dah. Dia hidup malam tu. Dengan dia punya sembahyang dia, dengan baca Quran dia, dengan ceramah tazkirah dia, dengan zikir wirid dia. Tak tidur malam tu. Malam 27 tu. Jadi kita ni nak dapat Ramadan satu hal dah. Nak dapat jumpa Lailatul Qadar tu satu hal dah. Kita ikhtiar lah. Tambah-tambah kita COVID kan, kita minta Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita supaya kita walaupun tak dihapuskan 100%, tapi sekurang-kurangnya berangsur pulih. Mudah-mudahan kita kata walaupun kritikal kita punya COVID, tapi ada ubat penyembuh. Kan kita diajar macam tu kan. Kita ni kena percaya dan yakin bahawa Nabi sebut atas dunia ni semua penyakit ada ubat melainkan mati dengan tua. Selalu kita ulang tu. Lepas tu tak boleh kita biarkan, alah ustaz, buat macam mana, dah tadi Allah Ta'ala, terima je lah. Tu tak betul. Kalau macam tu, nanti kita naik kereta, naik motor kan. Lampu merah jalan je. Berapa nak berhenti-berhenti jalan je. Semua takdir ustaz. Kalau accident, kalau lampu hijau pun kalau orang langgar-langgar je kan. Betul macam tu? Tak betul. Kita kena berusaha untuk berubat. Setakat yang kita mampu. Kalau kita rasa mampu untuk berubat dengan ubat hospital lah. Kalau kita berasa tak mampu, kita tak nak, kita anti ubat hospital, kita cari ubat lain, herba. Yang tak boleh berubat dengan bomoh jin je. Lain semua boleh. Yang tak dibenarkan, tak berubat. Tak boleh. Minta Allah Ta'ala supaya diberikan ubat yang mujarab untuk kita hadapi COVID. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita kesabaran menghadapi COVID sehingga kita menjaga diri kita. Ada orang kata, apa pula kita jaga kita ustaz? Allah Ta'ala jaga kita. Betul lah Allah Ta'ala jaga kita. Tapi Allah Ta'ala jaga kita dengan cara kita jaga kita lah. Kita jagalah SOP. Kita jagalah pakailah topeng. Kita jagalah jarak. Kita janganlah galak sangat nak berhimpun di tempat orang yang ramai. Kan? Pasal apa? Itu semua kalau kita boleh jaga kita kan
Allah Ta'ala kata, ihfazillah, kalau kamu boleh jaga Allah, yahfazka. Nanti Allah telah jaga kita. Apa orang kata? Orang Melayu kata, yang kata sebut better than cure. Apa nama pangkal dia? Prevent is better than cure. Itu orang Melayu pegang tu. Memang betul lah, memang Islam juga macam tu. Apa makna dia? Sebut je benda. Cegah lebih daripada merawat. Cegah. Sebelum kita dihinggapi, cegah dulu. Apa cara pencegahan? Topeng. Kita pelebay zuar masjid, bawa jadah sendiri. Tapi tuan-tuan ni saya, ada jadah tu dalam kereta. Saya tengok masa ni tak ada sejadah satu pun. Jadi semua sama je lah dia. Wallahualam, sekarang tu dah. Mudah-mudahan Allah telah panjangkan umur kita, murahkan rezeki kita, dapat kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Yang baik Allah Ta'ala, tak baik pada saya, mohon ibu ampun dan maaf. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.